Assalamualaikum dan salam sejahtera Buletin ISMA edisi 16 November 2012 bersama saya Nur Aslin dan Muhammad Nasir. Kita ikuti 3 fokus utama hari ini. Serangan Israel akan berterusan. Tunai tanggungjawab untuk kestabilan keluarga. Musuh lahirkan generasi Islam yang tidak tulen. Serangan udara Israel yang membunuh pemimpin Brigade Al-Qassam Ahmad Al-Jabari pada Rabu lalu telah dibalas semula oleh pihak Hamas. Itu adalah janji Hamas terhadap setiap siri serangan Israel sebagai pembelaan dan ia menjadi bukti bahawa perjuangan rakyat Palestin tidak pernah luntur. Demikian kenyataan Ketua Pegawai Eksekutif Aman Palestin, Ustaz Awang Sufian Awang Piut ketika dihubungi berhubung isu terkini di Gaza. Dan sememangnya Hamas telah pun melancarkan sejarah pun mensijil sebagai maknanya serangan yang akan memberikan serang balas kepada Israel disebabkan Israel telah membunuh ketua mereka. Jadi itu memang janji Hamas sebelum ini bahawa mereka akan membalas setiap serangan yang Israel lakukan ke atas mereka. Tambah beliau, serangan Israel akan berterusan tetapi rakyat Palestin akan terus berjuang mempertahankan tanah air mereka dalam apa jua keadaan sekalipun. Serangan Israel ini bukanlah serangan yang pertama ataupun terakhir. Ini adalah merupakan serangan yang sentiasa berterusan dan terancang yang dilaksanakan oleh Israel ke atas rakyat Gaza yang bertujuan yang sepanjangnya untuk melemahkan semangat perjuangan rakyat Palestin. Supaya mereka tidak berani lagi untuk bangun untuk menentang Israel. Tapi keseluruhannya kita perlu ingat bahawa rakyat Palestin adalah rakyat yang kuat, yang mampu untuk berjuang dalam keadaan macam mana sekalipun. Rabu lalu, Ahmad Al-Jabari yang merupakan pemimpin Brigade Al-Qassam iaitu sayap tentera Hamas telah mati syahid setelah kenderaan yang dinaikinya dibom oleh Israel. Brigade Al-Qassam sejurus selepas itu melancarkan serangan balas yang telah dihalakan ke beberapa buah kawasan di Israel. Tanggungjawab suami dan isteri dalam rumah tangga perlu dilaksanakan dengan baik untuk mengelakkan berlakunya krisis di masa akan datang. Naib Presiden 2 ISMA, Ustaz Muhammad Fauzi Asmuni berkata, dalam kehidupan rumah tangga hari ini yang penuh dengan perkongsian dalam segala hal, termasuk urusan mencari nafkah, namun tidak seharusnya ia menyebabkan fungsi utama suami dan isteri diabaikan. Al-aslu perempuan tu dijadikan untuk urus rumah, untuk urus makan, pakai anak-anak dan suaminya. Dan kalau sekiranya tak main fungsi ni, ana rasa dia akan jadi krisis. Jelas beliau, untuk menjamin kestabilan institusi keluarga, tugas suami dalam mencari nafkah dan menyara keluarga perlu dilaksanakan dengan baik tanpa mengambil kesempatan atas pertolongan isteri dalam mencari pendapatan untuk keluarga. Kalau sekiranya kita tak berhati-hati dari segi fungsi, mana kalau kita kata suami, apa fungsi suami? Fungsi suami nombor satu cari rezeki. Kalau sekiranya diserahkan kepada seorang perempuan untuk mencari rezeki lebih daripada suami, dan pengurusan kewangan rumah itu banyak bergantung kepada income isteri lebih daripada fungsi suami sebagai seorang pencari rezeki, memang akan ada masalah dalam rumah tangga. Dia mungkin tak berlaku sekarang, dia akan berlaku lagi 5 tahun, lagi 6 tahun, lagi 10 tahun. Kata demikian semasa menyampaikan ucapan penutup program Obor Kasih Anjuran ISMA Daerah Hulu Langat. Program ini telah berlangsung di Dewan Cempaka, bangunan PKNS di Bandar Baru Bangi dan telah disertai oleh 40 orang pasangan suami isteri yang merupakan ahli-ahli dan aktivis ISMA. Program ini bertujuan menyubur kembali kasih sayang dan mengeratkan hubungan suami isteri melalui sesi ceramah tentang komunikasi rumah tangga yang telah disampaikan oleh pasangan motivator dari Singapura iaitu Encik Muhammad Khair Muhammad Nur dan Puan Suryati Abdullah. Isu-isu komunikasi dalam rumah tangga dan yang penting sekali adalah bagaimana kita nak relate. Pelbagai tips dan pengalaman telah dikongsikan oleh dua pasangan dalam sesi forum Dua Jiwa Bermada Demi Cinta iaitu pasangan Profesor Dr. Badrul Hisham Abdul Aziz dan Puan Nur Zaiman Abdul Kadir dan pasangan Ustaz Fadlan Syahidi Ghazali dan Ustazah Nur Akilah Baharin. Rasulullah sayang pada kita, Allah lagi sayang pada kita. Okay, Alhamdulillah participants dari segi kedatangan memuaskan.
dalam 80 orang peserta, dan banyak perkongsian yang kami dapatlah daripada panelis kami, Profesor Bat, Kak Min, Ustazah Akila dan Ustaz Fadlan, and also the morning session bengkel tentang komunikasi suami isteri. Saya harapkan apa-apa yang telah, para peserta berpuas hatilah dengan apa yang telah dilakukan. Satu pandangan yang saya cukup tertarik dengan pandangan Ustaz Fauzi tadi, bila mana poligami itu tak sepatutnya menjadi bahan gurauan Tapi sebenarnya situasi senario poligami sebagai bahan gurauan ni memang dah jadi satu benda yang tak tahulah global ke tak, tapi at least dalam negara kita memang something yang common lah untuk dijadikan bahan jenaka. Memang tak elak So kita kena ubah orientasi. Perbincangan tu perlu lebih serius, tapi memang susah memang mencabar sebab dia dah jadi satu benda yang common. Tapi insyaAllah at least kita boleh mula dengan ahli ISMA dan kita boleh seriuskan perbincangan dan cari solusi lah. Alhamdulillah, program kali ini banyak memberikan input untuk membaiki, untuk menambahkan mawadah dan rahmah dalam rumah tangga, dan banyak sebab kami baru bina juga rumah tangga, so insyaAllah boleh membantulah kami dalam masa depan. Jadi pandangan tentang program ni, alhamdulillah ia sangat bantu. Lebih lagi dia set balik kita punya objektif ataupun matlamat perkahwinan kita. Jadi ia banyak bantu. InsyaAllah in the future kami akan cuba sampai mungkin untuk untuk mendirikan Baik Muslim yang lebih mapan, insyaAllah. Ahli Jawatan Kuasa Pusat ISMA, Ustaz Muhammad Hazizi Abdul Rahman menyifatkan bahawa musuh Islam mahu lahirkan generasi baru Islam yang membawa Islam yang baru, bukan seperti Islam yang difahami oleh dunia Khalifah Islam dan sesuaikan dengan dunia pada hari ini. Dia nasihatkan kepada pentadbiran Washington agar kembali balik seperti mana kita berdepan dengan Rusia, dapat isu ideologi perang senjata terhadap negara-negara Islam. Jadi kita kena buka balik kuku silibus kita dan kita taburkan balik kepada generasi Islam sekarang supaya mereka ni lahir terus jadi lahir generasi baru yang membawa Islam yang baru yang boleh hidup mensejagatkan diri, istilah itu, mensejagatkan diri dengan dunia pada hari ini, bukan dunia kefahaman Islam seperti Taliban dan sebagainya. Katanya lagi, ini akan menyebabkan lahirnya golongan moderate Muslim yang diguna pakai oleh Barat supaya Islam yang dibawa oleh generasi baru ini tidak bertentangan dengan ideologi yang ingin Barat bawa. Oleh itu, katanya kesatuan majoriti perlu diusahakan supaya menjadi satu arus untuk melahirkan kepimpinan yang kuat kerana golongan liberalism adalah satu aliran yang pelik dan merupakan golongan bukan majoriti. Macam-macam memberikan bantuan kepada moderate Muslim. Satu, kalau ada seorang orang ialah kata moderate ni pertengahan. Dia istilahnya ialah kalau ikutkan moderate ni wasafi baguslah, orang yang tidak ekstrim ke sana dan tidak ekstrim ke sini, orang tengah tapi dia mengambil istilahnya dia rampas keadaan mulia itu daripada kita dan dia rencanakan sebagai itulah yang terbaik. Sedangkan moderate dimaksud itulah moderate yang sedarnya dengan hak asasi manusia sedekat. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ceramah sempena program perkhemahan pimpinan ISMA Zon Selatan 10 November lalu di Batu Layar Beach Resort, Kota Tinggi, Johor. Program ini disertai 50 orang pimpinan ISMA dari negeri Johor, Melaka dan Negeri Sembilan termasuk urus setiap program. Ia bertujuan bagi memantapkan ukhuwah di kalangan pimpinan, memperkemaskan kefahaman dan hala tuju melalui perkongsian kawasan, meningkatkan kecergasan dan daya tahan dari segi fizikal serta mengukuhkan nilai disiplin dan kerjasama melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Aktiviti seperti latihan asas karate, larian 2.5 km, bergulat, ujian kesihatan dan kecergasan dan juga bahas ala parlimen turut diadakan sepanjang program ini berlangsung. Turut diadakan ceramah isu politik semasa dan fikrah ISMA bagi menambahkan kefahaman peserta terhadap isu semasa politik di Malaysia dan juga memantapkan fikrah yang akan mereka bawa kepada masyarakat.
bagi kita dalam ISMA, kekuatan persaudaraan ini merupakan satu kekuatan yang sangat penting bagi menjayakan agenda perubahan dalam masyarakat. Saya sebagai kamp komandan amat berbesar hati kerana diberikan peluang dan juga amat berpuas hati juga dengan prestasi ahli-ahli ISMA yang begitu sporting dan juga menampakkan keterampilan yang tinggi, dan saya harapkan bahawa mereka mengambil habuan yang positif dan juga pengalaman berukhuwah bersama ahli-ahli yang lain. Apa yang saya boleh dapat daripada program pada tahun ini 2012 ini, pertamanya dari segi sudut cara pemikiran ataupun corak pemikiran kepimpinan ISMA ataupun pemimpin ISMA sebagai seorang yang memegang fikrah Islam. Yang mana pada hari ini kita dilanda oleh banyak sosok ataupun banyak pemikiran yang berbentuk liberal dan sosialis serta pelbagai yang telah dicampur adukkan dengan pemikiran Islam. Harapan saya dan apa yang saya rasa sekarang adalah saya yakin bahawa ISMA adalah relevan dan akan tetap relevan, terutama sekali bila kita melihatkan isu-isu semasa lah. Dan tentu kita lihat dalam suasana semasa ini, bila kita nak menekankan Islam yang sebenar. Gagal merancang keuangan adalah punca utama berlakunya muflis, kata Timbalan Pengarah Insolvensi Bahagian Kebankrapan Safiatun Ahmadun ketika mengulas laporan terbaru yang dikeluarkan berhubung isu muflis di kalangan golongan muda, di mana rekod Jabatan Insolvensi Malaysia MDI menunjukkan lebih 50,000 golongan muda berusia 34 tahun ke bawah diisytiharkan muflis dalam tempoh 5 tahun lalu. Sebenarnya punca utama ialah kegagalan seseorang tu untuk merancang keuangan dengan baik sebenarnya. Sebab apabila kita gagal untuk merancang keuangan dengan baik, aliran keuangan kita setiap bulan mungkin akan berbagi negatif. Menyebabkan kita tak mampu untuk membayar komitmen yang kita perlu jelaskan setiap bulan. Itu faktor utama. Rekod tersebut dikeluarkan pada 29 Oktober 2012 oleh Jabatan Insolvensi Malaysia yang melaporkan bahawa peningkatan jumlah kes muflis yang didaftar pada kadar 5.5% setahun. Cik Safiatun turut berkata sikap penghutang dalam membayar kembali segala komitmen pada setiap bulan adalah penting meskipun AKPK bertindak sebagai sebuah badan yang menstrukturkan kembali hutang individu menjadi lebih teratur. Yang paling penting ialah sikap penghutang tu sendiri. Kebanyakan daripada penghutang tidak memahami kesan atau implikasi sekiranya mereka gagal membayar hutang. Ada di antara mereka juga ingatkan tak bayar hutang ni tak apa, tak ada apa-apa tindakan yang dikenakan. Maksudnya tak memberikan keutamaan terhadap pembayaran hutang. Ada juga yang sambil lewa lah. Maksudnya pelbagai faktor, tapi yang penting sekarang ni ialah sikap penghutang tu sendiri dan hutang mestilah dibayar. Bagi memantapkan jati diri remaja agar mampu mewujudkan kerjasama yang baik dalam kalangan remaja, KRIM Sarawak telah menganjurkan Rehlah Remaja Muslim pada 10 November lalu yang bertempat di Pasir Panjang, Kampung Pasir Pandak, Santubong. Rehlah Remaja Muslim ini telah dihadiri seramai 30 orang peserta. Selain merehatkan minda remaja agar dapat merasai kesyumulan Islam, program ini juga bertujuan untuk membina ketahanan diri dari segi aspek fizikal, mental dan spiritual agar mempunyai kekuatan dalam mengharungi cabaran kehidupan era globalisasi. Antara aktiviti yang disediakan ialah ice breaking, barbecue dan aktiviti berkumpulan. Program ini sangat menitik beratkan tentang persaudaraan. Persaudaraan di antara sesama ahli-ahli Kelab Remaja ISMA Sarawak. Kami mengumpulkan Kelab Remaja ISMA Sarawak di seluruh bahagian Kuching dan Semarahan, dikumpulkan sekali untuk dibuat aktiviti untuk mengeratkan silaturahim di antara mereka. Kemudian program ini juga untuk memberi mereka satu situasi bahawasanya Islam ini sangat syumul. Alhamdulillah hari ini kita dapat sama-sama dalam program Rehlah KRIM
untuk krim Sarawak. Alhamdulillah hari ini tengok adik-adik sangat gembira lah. Jadi kita sebagai jawatankuasa program ni sangat bersyukurlah dengan cuaca di Sarawak pada hari ini pun cantik, bagus, dan kita harapkan adik-adik ini dapat merapatkan ukhuwah kan, adik-adik krim ni daripada pelbagai umur, pelbagai sekolah kan, supaya mereka dapat sama-sama merapatkan ukhuwah dalam proses untuk menjalani kehidupan Islam yang sempurna lah. Pengalaman yang saya dapat dari program tu, pengalaman yang baru dan semangat pasukan dan kerjasama. Laporan tersebut mengakhiri edisi Buletin kali ini. Sebarang cadangan atau maklumat sila hantarkan ke email buletin.isma@gmail.com. Sekian, salam hormat dan Assalamualaikum.